I over dt plus 50I equals to 50. Okay, when t equals to 0, I equals to 0, find the current at any time. So untuk soalan ni, so untunglah sebab dia memang dah bagi dah konsep kita kat sini. Di over dt plus 50I equals to 5. Okay, kita ada di over dt. So we have di over dt. So kita ada, sini kalau kamu tengok dekat equation ni, J over T represent satu part, 50I represent satu part, 5 represent satu part. Lambat ke tulis ni? Ke dia keluar dekat kamu? Lambat. Macam delay-delay. Jawab tak? Ni. Keluar tulis tadi. Miss, sangkut-sangkut, Miss. Hello? Dengar dekat ni? Ni. Tak. Sangkut-sangkut, Miss. Boleh. Sekarang dengar? Sekarang dengar? Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Dengar. Yes. Okay, kamu dengar suara saya tak? Dengar ni. Okay. Slide saya nampak kan? Nampak. Nampak. Cuma lambat lah kan? Kita lambat kan? Ya, Miss. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Teruskanlah dulu. Okay, macam saya cakap tadi, soalan ni dia punya equation dia bagi kat kita di I over dt plus 50I equals to 5. Okay, di I over dt ialah satu part, 50I ialah satu part, 5 ialah satu part. So which means dia ada 3 part. So kita boleh guna integrating factor. So integrating factor kita akan start dengan S. So kita ada S, ini ialah S, standard form kita. Okay, so ini dah dalam standard form. So kita boleh teruskan kepada integrating factor ataupun kita keluarkanlah nak buat IF sin P kita keluarkan, kita perlukan PT dengan QT. Okay. So kamu nak cari DI over DT. Sekejap Okay, dengar kan? Semua benda nak lalu waktu ni. Okay, so kita ada DI over DT, ingat kita nak cari I tapi kita akan buat with respect to T. So kita nak cari PT, kita nak cari QT. So kita nak cari I, so maksudnya PT kita ialah, berapa PT kita? 50. 50. 50. So QT kita ialah 5. So kita boleh proceed kepada I kita. So kita ada BT lah. BT equals to exponent integrate PT dt. So PT kita ialah 50. 50 dt. So kita akan dapat integrate exponent integrate VT, kita akan dapat 50t. Okay. So dekat situlah itu VT kita. Itu ialah kita punya integrating factor. Kita proceed lagi dekat step multiplication. Multiply. Ini macam biasa, just darabkan I kita dengan setiap part dalam soalan kita. Darabkan V kita
kita punya integrating factor kita dengan setiap part dalam soalan. Each part. Sini akan jadi 5E 50T. Kita akan product rule. Okay. Kenapa dia tak nak keluar? Dekat kamu dah keluar ke yang multiply ni? Ke lambat? Sudah. Lambat. Sudah. Sudah. Tapi lambat. Lambat. Lambat ya? Saya pun tak faham kenapa. Bukannya internet. Tak apalah. So ini tahun depan baru habis kita punya kelas ni. So P, kita ada D over DT. Kita ada D over DT. D over DT. And then dalam kurungan kita nak cari kat soalan tu DI over DT, which means kita nak cari I. So kita nak cari I, kat sini akan jadi I lah. Darab dengan kita. So V kita ialah E50T. So darab dengan E50T equals to, so yang di sebelah kanan ni bawah sebenarnya formula dia, formula yang dekat product rule kamu tu, formula dia ialah QT darab dengan VT. Okay, QT darab dengan VT. So basically sebenarnya QT VT tu ialah apa yang ada dekat sebelah kanan ni lah. Okay, apa yang ada dekat sebelah kanan ni, so kamu tak payah fikir pun, kamu bawa je turun dia ke bawah. So kita ada 5E 50T. Okay, so sekarang kita akan integratekan both side. So integrate both side, which is the last step of CMP. Kita akan integratekan dia. So integrate D over DT IE 50T dt equals to integrate 5E 50T dt. So sebelah kiri macam biasa, sebelah kiri just keluarkan je IE 50T, keluarkan sahaja IE 50T ni, which is kita akan tinggal IE 50T equals to integrate 5E 50T, kita akan dapat 5E eksponen salin je balik X 50T divided by 50 plus C. Okay, so next simplifykan lah, which make sure soalan ni kata when T equals to 0, I equals to 0. Sebelum ni sebelum itu kita simplifykan E 50T ni kena bawa pergi sebelah equals to 5 over 50, kita ada 1 over 10. E50 divided by E50, kita akan tinggal 1 over 10 je lah. Plus C over E50T. Okay, so ada masalah setakat ni? Okay tak? Okay, Miss. Okay. Boleh sekat-sekat lah sikit. Tak apa, kita buat perlahan-lahan. So, then is the question asked when T equals to 0, I 0, find the current at any time. So, bila soalan ni cakap find the current at any time, find the current at any time, maksudnya ini dia akan jadi okay, in terms of T. Soalan tu kata macam at any time ke, soalan tu kata apa, if time is varies ke, itu maksudnya dia akan jadi in terms of T lah. Soalan maksudnya T dia tak ada, T tu boleh jadi apa-apa. So sekarang kita ada T equals I equals to 0. So when T equals to 0, I equals to 0, kita just substitutekan dekat kita punya formula yang terakhir ni. So kita ada 0 equals to 1 over 10 plus C
eksponen 50 0. Okay, so kita akan dapat C kita sama dengan is negative 1/10. Masuk balik dekat soalan asal kita, maksudnya masuk balik dekat equation asal ni, kita akan dapat I equals to 1/10. C kita ialah 1/10 lah. So kita ada 1/10 eksponen, dia akan jadi in terms of T. Okay, boleh? Jelas? Jelas. Minus tolak 1/10 kah, Miss? Sorry? Ya, tolak negatif 1/10. Oh sorry, tolak. So minus. Ya. Minus. Thank you, minus. Okay. So basically untuk electric circuits ni, normally dalam soalan dia bagilah dia punya konsep tu, dia akan bagi macam equation. Contoh kat sini di/dt plus 50i equals to 5. Biasanya dia akan bagilah, so kita nak buat, kita boleh buat simple. Ataupun sebenarnya soalan ni kita boleh buat dalam bentuk separable juga. Okay, macam mana? Contoh, saya akan tunjuk juga untuk separable. Tadi simple ataupun integrating factor. Sekarang kita nak cuba tengok kalau buat dalam separable. So, soalan dia ialah di/dt plus 50i equals to 50. Okay, itu soalan dia. Saya cakap kalau separable dia kena ada 2 part, tapi dalam soalan ni kita ada 3 part. So macam mana nak bagi dia boleh buat separable? So yang pertama, obviously kita kena separatekan dia. So separatekan, kita tinggalkan di je kat sini. So 50 minus 50i pergi kat sebelah. And then darab dengan dt. Okay. So sekarang kalau kamu tengok kat sini, betul lah 50i kita bawa dulu kan, 50i kita bawa dulu pergi sebelah. And then kita darab dengan dt. So kalau kamu tengok kat sini, 50 minus 50i darab dt dia jadi satu part. So di dah jadi satu part. So kita boleh apply separable dekat sini. So kita boleh tukar jadi 1/50 minus 50i di equals to dt. Okay. So sekarang ini dah jadi separable lah. Integrate. Okay, ini 1/50 minus 50i. Kesalahan yang selalu sangat jadi. Jadi apa integrate 1/50 minus 50i? Ln 50 minus 50i. Ln 50 minus 50i. Dah habis? Negatif. Dah habis ke? Tak dengar? Ln 50 minus 50i? Je ke? Belum. Come on. Ada negatif. Belum, jadi kena buat apa? Over. Ya, tolong Selalu ingat. Over negative 50. Over Okay. Yes. Please tolong ingat kalau in fact untuk semua integration pun, kalau untuk ln, untuk eksponen, untuk trigo, power rule, dia mesti akan bahagi dengan differentiate dalam tu. Itu ialah step yang penting. Mesti akan ada untuk setiap benda yang linear lah yang kita boleh integratekan. So jangan lupa. So dekat sini kita akan dapat integrate dt, kita akan dapat d lah plus dengan c. Okay, so just susun. Kita ada negative 1/50 ln 50 minus 50i equals to theta c. Okay. So macam soalan tu kata tadi dia bagi t equals to 0, i equals to 0. So kita just substitute kan. T equals to 0, i equals to 0. So dekat sini kita akan ada when t equals to 0, i equal 0, kita ada negative 1/50 ln 50 minus 50 0 equals to 0 plus c. Apalah tulisan dia jadi macam tu. Dah lah, saya pun tak faham. So which is kita end up dengan c sama dengan negative 1/50 ln 50. Ln
5 ke 50? Sekejap. Oh, soalan ni salah lah saya salin. Tak ada seorang pun perasan ke? Ni 5. 5. Kan? Betul tak? Ya, 5. Ya, Miss. Kenapa tak bagi tahu? Ya, Miss. Hai. Saya pun manusia biasa juga melakukan kesalahan. Yo. Bagilah tahu. So ini 5. 5 minus 50i. Dah nampak ni, sorry. 5 minus 50i. Okay. Oh. Dah nampak. Tidur dah tu. Kita tengok dah atas katil. Okay, so kita ada negative 1 over 50 ln 5. So itu C kita. So masuk balik dekat soalan kita, kita ada negative 1 over 50 ln 5 minus 50i equals to T plus C. C kita ialah 1 over 50 ln 5. Okay, nampak macam banyak je masalah kat situ kan? Okay. So dekat sini apa yang kita boleh buat ialah kita boleh jadikan I subjek. So supposedly kamu boleh tahulah macam mana nak jadikan I kita subjek. Saya just pergi je lah, teruskan laju sikit. Kita ada, ni kenapa 15 pula ni? 1 over 50. Okay. So negative 1 over 50 pindah ke sebelah, dia akan jadi, kita akan tinggal ln 5 minus 50i equals to 50t, negative 50t lah, negative 50t plus 1 over 50 times 50 akan jadi 1, so tinggal ln 5 dekat sini. Okay, plus ln 5. So ln, saya tak nak ln. Ingat kita nak jadikan I subject sebab dia kata find I at any current time. So ln kita tak nak, kita eksponenkan both side. So sebelah kiri akan tinggal 5 minus, sebelah kanan akan dapat eksponen 50t plus negatif. I kita subjek, so kita boleh susun, kita ada 50i equal to 5 minus t plus ln 5. Kalau kamu tak dapat kat sini nanti boleh buat sendiri Ini just susun-susun je ni. So which is kita end up dengan I equals to V, which is 1 over 10 minus 1 eksponen negative 50 plus ln 5. Okay, so ini ialah 1 over 50 eksponen negative 50t plus ln 5. Okay. Simplifikan lagi, kalau eksponen negative 50t plus ln 5, kalau plus tu dia akan jadi darab, negative 50t darab dengan eksponen ln 5. Okay. So eksponen ln 5 akan sama dengan 5. Ini eksponen dengan ln boleh cancel, so dia sama dengan 5, which is kita end up dengan 5e negative 50t. So ini sebenarnya kita boleh tukar lah. Ini sama dengan ini sebenarnya. Okay. So kita boleh tukar I equals to 1 over 10 minus 1 over 5 dekat atas lah. Eksponen ni positif kan? Sekejap, eksponen ni positif, so dekat atas patutnya. So ini positif. Eksponen 50t plus ln 5. So kita akan dapat 5 over 50 eksponen 50t. Which is last kali kita akan dapat jawapan dia I equals to 1 over 10 minus 1 over 10 eksponen 50t. Mungkinlah confuse sikit kat sini lah. Mungkin ada confuse sikit. Tapi basically sebenarnya ini just rearrange equation je. Kamu boleh buat sendiri sebenarnya. Okay? Mungkin tak ada yang tak faham. Ada yang macam berkerut sekarang. Macam apakah ini?
laptop sendiri. Tapi basically dia rearrange equation je lah. Yang saya nak tekankan sebenarnya bila kita buat separable, kamu dapat last answer kamu 1/10 minus 1/10 E50T. Tadi kita buat integrating factor, kita dapat 1/10 minus 1/10 E50T, which is jawapan dia ialah sama. Okay. So untuk soalan electric circuit boleh guna separable, boleh juga guna integrating factor. Boleh faham? Ada soalan tak? Boleh. Boleh? Faham ke? Faham, Miss. Miss. Faham. Mungkin lah blur-blur sikit. Tapi kalau kamu tengok yang integrating factor, sebenarnya yang separable lagi senang. Cuma bila kita nak susun tu susah sikit lah. Tapi nak guna yang mana-mana pun boleh terpulang. Mana yang senang ke kamu. Okay? So itu untuk chapter 2. Selesai dah untuk chapter 2. Kita ada separable, kita ada integrating factor, kita ada application. This application kita ada 4 benda. So saya nak kamu buat tutorial kamu. Sebab selagi kamu tak buat, kamu tak akan faham apa masalah dia. So tutorial chapter 2, by the way, hantar, betul tak? Saya dah bagi tahu kan, semua orang tahu kan kena hantar. Betul tak? Ya, Miss. Ada. Okay, soalan 10 soalan. Semua soalan consolidation question tu 33 sampai 43. Jumaat minggu depan. Okay? Jumaat minggu depan. Which is kamu ada Rabu, Khamis, Jumaat juga. Hari cuti lagi tu. So saya bagi Boleh, semua Miss. untuk kamu hantar 10 soalan tu. Boleh? Ada soalan boleh tanya saya. Miss. Okay, Miss. Okay, so tutorial chapter 2 ni pula hari Isnin saya akan bincang. So at least habiskanlah 1, 2, 3, 6, 7, 8. At least kamu habiskan 1, 2, 6 dengan 7 tu pun dah okey dah. At least saya ada benda nak bincang. Okay, buatlah. Nanti saya akan bagi tahu balik lah. So sekarang saya nak bincang application sebenarnya, tapi macam tak application tutorial, tapi tak apalah. Stop, salah je. Stop, spin. Kita tengok dulu soalan ni. Boleh salin ke, baca dulu ke? Ini ialah soalan exam tahun. Saya tak ingat tambah. Nampak ke? Boleh nampak? Nampak Miss. Nampak, Miss. Nampak, Miss. Okay. Boleh salin dulu ke soalan? Salin dulu soalan. Okay, so kita ada the amount of QT, which is Q2 represent radioactive substance, present at time T in a reaction is given by the differential equation dQ over dt equals to negative KQ. So kalau dia tak bagi kat kita, kita tahu ini ialah cerita pasal radioactive decay. So kita tahu kita punya konsep kita mesti kena letak negatif. Tapi kita untung sebab dia dah bagi kat kita. Tak payah baca soalan yang seterusnya, terus buat separable kita. So kita ada dq over dt equals to negative kq. Okay, buat dulu. Buat dulu sampai dapat q sama dengan apa.
Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh ke? Okay, so kenapa skrin saya hilang? Boleh, Miss. Nampak ke? Gelap, Miss. Nampak. Okay, sekarang nampak kan? Okay, so apa tadi Ya. soalan ni? Dah. Okay, sekarang kita buat separable. Saya harap dekat sini tak ada masalah lah. Semua orang boleh buat. So, kita ada 1 over Q dQ equals to negative K dt. Integrate both side. Ln modulus Q equals to negative KT plus C. Exponentkan both side. Q exponent negative KT plus C. Kita tahu eksponen negatif KT darab dengan eksponen C, so darab dengan eksponen negatif KT. Okay, saya skip step yang darabkan tu sebab saya harap semua orang tahulah kat sini. Okay, so semua orang dapat Q KT. So Dapat. baru kita tengok kepadaan ataupun tak payah tengok soalan. Yang kita nak cari if the initial amount of the substance is 100 mg. Okay, soalan ni cakap initial amount of the substance is 100 mg, 100 milligram. So which is the first one ialah kita nak cari A. Kita nak cari A. To find A, mesti start dengan T equals to 0. So T equals to 0, soalan tu bagi Q sama dengan 100. Okay, so just substitutekan, kita ada 100 equals to A E negative K 0. So A kita akan jadi 100 lah. A kita equals to 100. Okay, so tulis balik, kita ada Q equals to 100 eksponen negatif K T. So ini equation yang pertama, apa-apa kita akan refer balik kat sini. Okay, seterusnya kita akan cari K pula, to find K. So application semua sama step dia. First cari A and then cari K. K betul-betul bergantung kepada soalan. So soalan dia bagi is decrease to 97 mg in 6 days. Okay, decrease to 97 in 6 days. Hati-hati baca soalan. Kalau contohlah soalan tu kata decrease by 97. Decrease, contohlah saya cakap, decrease by initial amount substance of the substance is 100. Bila soalan kata decrease by 97, berapa Q kamu? Faham tak soalan saya? Ha? Berapa? Sekarang kita 3, yes betul. Soalan ni kata decrease to 97. So betul lah, maksudnya T equals to 6, Q equals to 97. Contohlah kalau soalan tu kata decrease by 97, maksudnya Q kamu akan jadi 3 So baca soalan tu betul-betul. Okay, so sekarang masukkan, kita ada 97 equals to 100 eksponen negatif K times 6. So 97 over 100, 97 over 100 lah. So, kita ada eksponen negatif 6K, 97 over 100. So lonkan both side, kita ada negatif 6K equals to ln 97 over 100. Ingat ini ialah satu benda. Ln 97 over 100 satu benda, jangan pisahkan dia. Jangan bahagi 97 over 100 bagi negatif 6. Okay, yang buat kesalahan yang tak patut buat ni Kamu semua bijak-bijak sana orangnya yang buat macam ni. So K equals to negative 6 pindah ke sebelah over negative 6, ataupun kita boleh letak negative 1 over 6 ln 97 over 100. Okay. Mesti dalam exact value. Okay. Kalau boleh jangan letak pun lah dalam point. Kalau kamu nak letak dalam point, make sure dia 5 to 6 decimal places. Tapi elakkanlah sebab jawapan dia akan lari kadang-kadang. Kadang-kadang jawapan dia akan lari lah. So kalau tak nak lari jawapan dia, kamu kejar dia, kamu letak dia dalam exact value lah. Okay, so sekarang selesai. 1, 2, 3 part ni akan ada dalam semua soalan application. Cari A, separable, cari A, cari K.
So kita tulislah equation kita Q equals to 100 exponent negatif so akan jadi positif 1 over 6. Okay, careful dekat sini. Ln 97 over 100 times T. Okay, ln 97 over 100 make sure dalam bracket. Darab dengan T. Dan darab T dengan 97 over 100. So, soalan tu tanya, determine the first one is the half-life of the substance. Half-life of the substance. Apa tu half-life? Apa tu half-life? Anyone? Separuh hayat. Okay, separuh hayat. Okay, yang initial amount dia berapa? Initial amount of the substance ialah 100. So, half-life dia ialah 50. 50. So, soalan nombor 1, Q kita sama dengan 500 gram. Okay, 500 pula, 50 gram. Okay, so basically masuk je balik dekat dalam equation kita yang ketiga. Equation kita yang ketiga. So kita ada 50 equals to 100 exponent 1 over 6 ln 97 over 100 T. Okay, tolong kira. T sama dengan berapa? Berapa? T sama dengan 136. 136. Ada point? 0.54. 0.54. Okay, 136.54. Soalan minta the half-life of the substance. Times cerita dia sekarang dia dalam days. So sebenarnya kadang-kadang dia terima 136.5. Kadang-kadang dia terima juga T equals to 136. And dia boleh terima juga T equals to 137. Okay. So biasanya kalau days kita akan bagi antara dua ni lah. Depends sebenarnya dua-dua diterima. Biasanya kalau hari, orang, benda-benda yang hidup ni, living things, kalau dia point something, kita akan guna dia, kita round upkan dia, kita akan naikkan lah. Which is 137. Okay? So depends lah kepada soalan tu. Okay, so itu selesai. Second question, the amount of radioactive substance present after 30 days. Tak ada masalah lah, T sama dengan 30. Tekan sendirilah. Okay, so pukul berapa sekarang? 40. Okay, soalan B. Find the general solution to the differential equation 1 plus x dy over dx minus y equals to 1 plus x. Guna separable ataupun simpi? Separable atau simpi? Simpi. Simpi, yes. Simpi. Simpi. Okay, so simpi. So kita ada soalan dia ialah soalan B 1 plus x 1 plus x dy over dx minus y equals to 1 plus x. Okay, so 1 plus x dekat sini diconsider sebagai satu part. Satu part, negative y satu part, 1 plus x dy over dx ialah satu part. Okay, so satu part. So kita ada 3 part, kita akan guna simpi lah. So belum dalam integrating factor, belum dalam standard form. So mesti jadikan dia dalam standard form. So which is depan dy over dx supposedly tak patut ada apa-apa, so kita bahagi dengan dy over dx. Kan kita bahagi dengan 1 plus x. So dy over dx minus y over 1 plus x, sebelah kanan akan jadi 1. Okay. So based on kita punya basic standard form kita, pxy equals to qx. Ni kamu kena ingat lah. So ini y kita, so ini y kita. So apa x, px kita?
X kita apa kat One sini? negative 1 over. Yeah. Negative 1 over negative 1 over 1 plus X. Sebenarnya soalan ni lebih kurang apa yang kita pernah buat dulu. Okay. So PX kita ialah negative 1 over X 1 plus X. So QX kita sama dengan 1 lah. Okay, kau boleh buat sendiri soalan ni? Saya rasa macam tak ada masalah kot untuk soalan ni. Jawapan dia akan jadi Y equals to 1 plus X ln 1 plus X plus C. Okay. So, saya nak pergi kepada soalan tutorial. Ada apa-apa soalan untuk soalan ni? Boleh ke? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Saya nak pergi kepada soalan tutorial. Soalan nombor 13 dulu. 11, 12, boleh buat sendiri. Saya nak tengok soalan nombor 13. Okay, buka tutorial kamu. Dah ada 15 ni. Okay, soalan nombor 13. After 2 days, 10 gram of radioactive chemical is present. 3 days later, 5 gram is present. How much of the chemical was present initially? Assuming the rate of disintegration is proportional to the amount present. Okay, so obviously cerita pasal radioactive decay. Sebelum kita fikir apa-apa, kita letak dulu formula radioactive decay kita. Kita ada dq ke dc ke apa-apalah. dq over dt equals to negative kq. Okay, buat lagi apa yang kamu buat tadi, kita buat separable. Ini macam biasalah. Okay, nampak macam selalu buat, tapi macam kita boleh je hafal sebenarnya, tapi no, mesti kena ada dalam jalan kerja kamu. Negative kt plus c, so last kali kita akan dapat q equals to exponent negative kt plus c. So last one, q equals to AE negative KT. Okay. Semua orang familiar dengan jalan kerja ni. So, kamu baca soalan, kamu nampak radioactive decay, jalan kerja ni dah kena ada dah dalam working kamu, dalam kertas kamu. Okay. So, sekarang pergi balik kepada soalan. Soalan tu kata, after 2 days, dia tak ada cerita pasal initial pun. Kadang-kadang soalan radioactive decay, dia akan bagi initial kan? Tapi dalam soalan ni, dia suruh cari chemical was present initially. How much of the chemical was present initially? Kita memang tak tahu initially dapat berapa. Sebelum ni dalam soalan kita akan letak sebagai C0 ataupun Q0 lah. Soalan suruh cari, tapi tak apa. Kita kena buat juga sebab kita nak cari A kita. Nak cari A kita. So, kita just letak je. Kita letak to find A, T equals to 0. Q kita tak tahu. So, kita akan letak sebagai Q0 lah. At the end, kita akan cari Q0 kita. Okay. So, substitute kan Q kita sama dengan Q0. So, dia akan jadi Q0 equals to AE negative K times 0. So, A kamu ialah Q0. So, formula kita akan jadi Q equals to Q0 exponent negative KT. Okay. So, ini equation kita. Alamak. Padan pula. Q exponent negative KT. Okay. Jelas kadang-kadang untuk soalan radioactive decay, initial value mesti dia akan ada not. Q0 ke C0 ke N0 ke. Okay. So sekarang soalan tu bagi, after 2 days, 10 gram of radioactive chemical is present. 2 days, 10 gram. So kita ada T equals to 2, Q equals to 10. So substitute dalam kita punya formula, kita ada 10 equals to Q0. Q0 kita tak ada. So kat sini akan jadi eksponen negatif 2K. Okay. Tak boleh selesaikan. Kan? Tak boleh selesaikan. Selalu kita akan cari K dekat sini, betul tak? The first step kita akan cari to find A. And then the second step kita akan cari to find K. Betul tak?
Tapi sekarang tan equals to Q0 eksponen negatif 2K tu boleh selesaikan ke untuk cari K? Boleh ke selesaikan? Tidak. Tak boleh kan? Tidak. Sebab kita ada Q0. Kita tak ada pun value of Q0. So apa yang kita boleh buat, ini ialah first equation kita. Sebab kita tak ada benda yang kita boleh buat. Kita tahu jalan kerja kita sebenarnya, okay, betul je setakat ni. Tapi dekat sini kita ada dua unknown, which is kita ada Q0, kita ada K. Okay, hint dekat situ ialah dua unknown. So bila dua unknown, apa yang kamu kena buat? Bila ada dua unknown, kita kena buat. Simultaneous equation. Ya, betul, simultaneous equation. So bila simultaneous equation, kita perlukan satu lagi equation kita. So dekat sini pun sama juga. Dia kata 3 days later 5 gram is present. 3 days later tu T sama dengan berapa? 5. 5. 3. 5. No. Okay. 5 ke 3? 5 ke 3? 5. Lima. Macam soalan ni. 5, Miss. Dia tak kata after 3 days. Dia kata sekarang dia kata after 2 days. So time kita sekarang dekat hari yang kedua. Lepas tu hari kedua tu dia kata 3 days later. So 3 days later tu hari yang kelima lah daripada start ni kan. Kalau dia kata in 5 days, betul lah T equals to 5. Ataupun kalau dia kata in 3 days, betul lah T equals to 3. Tapi daripada start kosong tu, dia kata 3 days later, maksudnya T kita akan sama dengan 5. So T kita kat sini sama dengan 5. T equals to 5. Q kita dia kata sama dengan 5 gram, 5 juga. Okay, so substitute kan, sekarang okey lah, dia tak sangkut lah pula. 5 equals to Q0 eksponen negatif 5K. So ini ialah second equation kita. Okay, so simultaneous lah equation 1 dengan equation 2. Kita tak nak buat substitution tu sebab ingat ini ialah Q0 eksponen negatif 5K. Kamu tak ada nampak langsung plus minus dekat situ. So jangan susahkan kerja kita. Kita akan buat equation 1 bahagi dengan equation 2. Okay, kamu jangan susah-susah jadikan Q0 kamu subjek, lepas tu substitutekan. Benda yang senang kita boleh buat, dia jadi senang. So kita ada Q0 eksponen, kenapa saya tulis kecil sangat? Negatif 2K. So bahagi dengan 5, bahagi dengan Q0 eksponen negatif. Q0 tak ada, betul tak? Cancel out Q0. So dia akan jadi satu lah. So eksponen negatif 2K bahagi dengan eksponen negatif 5K akan dapat eksponen negatif 2 bahagi negatif 5K akan jadi apa? Positif. Negatif 3. Eksponen 3K. 3. Positif 3K. Positif 3K. Okay, 3K. Negatif 2K tolak negatif 5K. So positif 3K. So biasa juga ln both side kita akan ada 3K equals to ln 2. So kita ada K sama dengan 1/3 ln 2. So lain sikit lah cara kita cari K untuk soalan ni. Okay, instead of sebelum ni kita just substitute apa yang soalan bagi. Tapi sekarang dia bagi dua benda, kita kena buat simultaneous. So ini salah satu cara juga untuk cari K. So soalan cari K, soalan tak suruh cari juga Q. Soalan suruh cari Q not. So kita dah ada K, apa kita kena buat? Macam mana nak cari Q not? Macam mana nak cari Q not? Ingat kamu punya simultaneous equation. Tadi kamu nak cari dua unknown. Kamu dah dapat satu unknown. Macam mana nak cari satu lagi? Substitute. Ya, substitute lah dekat equation 1 ataupun equation 2 terpulang. So let's say lah. Okay. Substitute K into equation 1. Okay. So kita akan ada 10 equals to Q0 exponent negative 2 1/3 2. Okay. Cuba kira Q0 kamu dapat berapa? Berapa Q0 kamu?
15.87. Iya, betul. 15.87. Yelah tu 15.87. 15.87 gram. Okay, so ini Q naught kita. Selesailah. So, beza sikit, lain sikit soalan ni daripada soalan-soalan yang kita buat. Sebab dia suruh cari Q naught, dia bukan suruh cari Q. So, and kita ada 3 days later kat situ. Sebab tu saya cakap kita kena baca soalan betul-betul. Okay. So, ini soalan nombor 13. Jangan tanya lagi Make sure semua orang tahu soalan ni saya dah bincang ada kat sini. Soalan 14 lagi satu soalan yang menarik dekat situ. Boleh cuba buat soalan tu. Nanti kita akan bincang lah dalam kelas. Okay, so weekend ni boleh cuba buat satu list lah. Saya nak 1, 2, 6, 7, 14. 11, 12, 14. Boleh ke? Nampak? Boleh. At least buat chapter tu 1, 2, 6, 7, 14. 11, 12, 14 lah. 11, 12, 14. Yang ni saya wajib buat. Yang lain tu sunat buat. Boleh? Ada 2 hari weekend ni. Boleh, Miss. Boleh? Okay. Supaya saya ada benda nak bincang next week. Kalau tak ada, tak adalah. Kita boleh terus masuk chapter 3. Saya okay je. Saya lagi suka. Okay. So itu sahaja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Tiada, Miss. Tak ada lagi. Okay. Okay. Itu sahaja. Thank you kelas. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Okay.